Dah berapa lama kawan dengan dia, kalau saya boleh tahu lah? Dah 5 tahun dengan dia. Ada merancang untuk berkahwin ke? Kita orang ada merancang nak kahwin, tapi ada satu penghalang, family dia. Macam tak suka saya tak tahu. Bila dapat tahu yang awak mengandung, awak beritahu dia, teman lelaki, apa reaksi dia? Dia cakap dia tak ada keputusan. Jadinya saya yang buat keputusan sebab saya cakap saya nak buat keputusan sendiri. Dia hanya cakap betul ke keputusan ni, dia cakap. Yakin, dia cakap. Saya cakap lah, habis tu nak macam mana, saya tak nak malukan mak ayah saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersua dalam Syarah MJ Bulat. Saya Ali Iskandar. Episod malam ini sangat istimewa kerana kembali kami bawakan kepada anda dari lokasi luar studio, dan secara spesifiknya saya dan kru Syarah MJ Bulat sedang berada di sebuah pusat kebajikan yang diberi nama Orphan Care. Dan Orphan Care ini mula ditubuhkan pada 2008, dan lebih istimewanya ialah Orphan Care ini mewujudkan satu konsep yang dinamakan Baby Hatch pada tahun 2010 untuk menempatkan bayi-bayi yang tidak lagi dimahukan oleh ibu ataupun bapa mereka. Jadi apa yang berlaku ialah diwujudkan pusat seperti ini. Ini salah satu dari cawangan Orphan Care, dan diwujudkan tempat yang dipanggil Baby Hatch ini. Dan apa yang berlaku ialah kadang-kala di sebelah malam pasangan yang tidak lagi mahukan bayi yang baru dilahirkan akan meninggalkan bayi di dalam ruang ini. Jadi ini ruang yang dikhaskan untuk pihak Orphan Care menerima bayi yang ditinggalkan. Jadi bayi akan diletakkan di dalam ini, tempatnya cukup selesa, dan berat bayi dalam lingkungan 1.5 kilogram akan mencetuskan bunyi untuk memastikan penjaga ataupun mereka bertugas dari Orphan Care ini datang masuk ke kamar ini dan menyelamatkan bayi yang ditinggalkan. Jadi hari ini kita nak ceritakan lebih lanjut tentang situasi buang ataupun buang anak ini, ya. Bagi pihak Orphan Care, mereka tidak berniat sebagai buang anak tetapi menyelamatkan anak. Dan ini situasi yang harus kita kendalikan bersama-sama dan bukan hanya bersifat menghukum semata-mata. Jadi ini akan kita bawakan dalam perbincangan pada malam ini. Jadi kami harap anda dapat bersama kami secara sejam, secara langsung dari Orphan Care dalam Syariah Meja Bulat. Kalau boleh ceritakan bagaimana Wati berada di sini. Saya dekat sini sebab saya ada buang bayi. Ni saya gugurkan bayi. Dah 3 minggu dah. Kalau saya tanya tentang apa yang berlaku pada hari kejadian tu, boleh cerita? Boleh. Okey. Pada hari berlakunya kelahiran tu, apa yang terjadi? Apa yang awak alami? Yang saya rasa sakit. Saya makan satu teh gugur. Saya memang tak boleh bangun lepas makan teh tu. Saya baring je sampai habis ubat tu. Perut sakit sangat. Lepas tu saya teratlah macam tu.
teran untuk keluarkan keluarkan bayi. bayi. Okey. Dan berapa lama makan pil gugur tu? 2 hari ikut dia punya time. Okey. Maknanya lepas makan, lepas dalam tempoh 2 hari sepatutnya akan Lepas dah habis ubat tu, baru keluarkan baby tu. Tapi saya sakit lah, perut saya sakit. sepanjang ambil daripada mula sampai ke keluar memang rasa sakit. Perut tu sentiasa sakit. Okey. Dan berapa lama ambil masa teran sampailah baby tu keluar? Nak teran tak lama juga tak keluar, baby tu susah nak keluar. Dalam nak dekat 1 hari jugalah teran-teran. Baik, pada malam ini juga kami kongsikan antara rangkuman temu bual eksklusif bersama dengan banduan yang telah dihukum oleh kerana menyembunyikan kelahiran dan juga melupuskan bayi yang dilahirkan itu. Jadi kita nak memahami mengapa tindakan itu dilakukan dan apa yang berlaku kepada individu seperti ini. Jadi kami bawakan siaran langsung ini dari Orphan Care, dan pasangan yang kami kongsikan ataupun wanita yang kami kongsikan dalam bingkisan itu membuat keputusan untuk tidak mahu meninggalkan ataupun menyelamatkan bayi, tetapi disebabkan situasi bayi itu meninggal dunia selepas dilahirkan, diputuskan untuk dilupuskan. Jadi ini satu kisah yang sangat tragik. Tapi kita nak belajar lebih lanjut apa yang kita boleh fahami dari tindakan seperti ini dan bagaimana terdapatnya golongan tertentu yang ingin mengendalikan situasi ini dan difahami dari aspek yang lebih positif supaya perkara ini dapat kita bendung dan pada masa sama yang telah berlaku dapat kita kendalikan dengan baik. Baik. Seterusnya saya nak bersama dengan individu yang bertanggungjawab dalam mengendalikan Orphan Care ini. Saya bersama dengan Puan Yuzila Yusof, Ketua Pegawai Operasi Orphan Care Foundation. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menerima kami untuk datang buat siaran langsung di sini. Okey, tadi saya dah kongsikan kepada penonton daripada tahun 2008 ya, Orphan Care diwujudkan. Kemudian Baby Hatch ini diwujudkan pada tahun 2010. Bagaimana idea untuk mewujudkan Baby Hatch itu? Dia melalui banyak kes. Bila kita dapati banyak kes bayi dibuang, bayi ditinggalkan di tempat yang tak selamat macam di tandas, di tepi longkang, kan. Jadi mengikut statistik polis sendiri, dalam setahun ada lebih kurang 100 bayi yang dijumpai. Jadi dari situ tercetusnya idea yang kita perlu tempat yang selamat untuk orang yang dah terlanjur meletakkan bayi. Jadi ramai orang salah faham berkenaan Yayasan Orphan Care ni. Sebenarnya Baby Hatch ni diwujudkan bukan untuk membuang bayi. Baby Hatch ni diwujudkan untuk menyelamatkan bayi. Itu konsep yang harus difahami lah. Banyak tomahan yang mengatakan kalau diwujudkan tempat seperti Baby Hatch ni menggalakkan lagi penyerahan anak-anak luar nikah dan sebagainya, kan. Okey, jadi kita harap pemahaman ini dapat diperbetulkan. Okey, Puan Yuzila, konsep meletakkan bayi ini, saya cuba tadi membuka pintu, memerlukan satu kekuatan untuk meletakkan bayi yang baru dilahirkan dan meninggalkan itu kepada tangan yang kita tak tahu siapa yang akan kendalikannya. Jadi kalau boleh dapat dikongsikan, sebab difahamkan daripada mula diwujudkan sampai ke sekarang ada 421 bayi diselamatkan. Ya, 421. Dan angka ni bukan sikit lah. Jadi kami selamatkan bayi dengan berbagai cara lah. Baby Hatch ni salah satu. Ada juga yang kita panggil walk-in, di mana kita kenali ibu tu ataupun orang yang akan memberi bayi tu. Kita tahu. Jadi sekurang-kurangnya kalau macam tu lebih baik. Jadi kita dapat buat surat beranak dengan kewarganegaraan kalau kita kenali ibu. Tapi macam yang Eli cakap tadilah, nak membawa bayi ke sini sama ada dari Baby Hatch ataupun walk-in macam tu memang memerlukan kekuatan dan kebijaksanaan. Jadi memang kami sebolehnya akan membantu sebab tujuan utama kita dah nak selamatkan bayi. Kita bukan nak menghukum pelaku yang datang ke tak. Itu bukan tujuan Orphan Care diwujudkan. Dan kita memang nak masyarakat tahu yang meletakkan bayi di Baby Hatch bukan satu jenayah. Okey. Dan malam ini juga kita nak membetulkan persepsi dan kita bukan nak menghukum sesiapa. Perkara yang akan terjadi. Tapi bagaimana kita nak mengendalikan situasi ini? Okey.
kami berterima kasih kepada pihak Orphan Care kerana memberi kami kesempatan untuk melihat sebab ada CCTV di dalam BBH itu kan. Jadi bila kita tunjukkan CCTV ni ataupun bila kita lihat CCTV ni, menampakkan sesuatu yang sangat unik dengan cara ditinggalkan anak itu. Ada yang meninggalkan dengan keperluan yang lengkap kan, dan ada yang meninggalkan dalam beg kertas dan sebagainya. Okey, ini contoh yang kita dapat saksikan. Apa yang boleh Puan Yuzila kongsi daripada pengalaman melihat tindakan ibu-ibu atau bapa yang meninggalkan anak ni? Sebenarnya sedih lah sebab kalau kita tengok dari CCTV pun berbagai cara dan kita tahu kenapa dia letak dalam baby hatch sebab mereka nak bayi ni selamat. Kalau tidak dia akan letak di tempat yang tak selamat kan. Jadi kalau kita tengok keadaan bayi itu sendiri pun berbagai rupa. Ada bayi yang dalam keadaan kritikal sebab bersalin sendiri, potong tali pusat sendiri. Jadi kadang-kadang tali pusat terpendek lah. Jadi yang elok tu elok lah. Jadi sebab tu penting bila letak dalam baby hatch tu Orphan Care ada petugas yang bertugas 24 jam. Jadi masa tu kan kalau tengok pun tak sampai 2 minit, 3 minit kita dah selamatkan bayi lah. Kalau bayi kata tak sihat ke apa, memang operasinya first kali kita bawa ke hospital. Tak kira pukul berapa. Jadi tindakan pantas dilakukan berdasarkan keadaan bayi lah. Okey. Dan jadi apabila diletakkan bayi itu, akan trigger alarmnya, mencetuskan bunyi, kemudian petugas akan datang menyelamatkan itu. Paling lama yang pernah dijaga sebelum dihantar ataupun diberikan kepada pihak berwajib ni berapa lama di sini? Dan bagaimana menjaga anak-anak ataupun bayi ni? Bayi yang diletakkan di Orphan Care ni sebenarnya kami buat program anak angkat. Dan ramai ibu bapa di luar sana yang dah berkahwin tapi tak ada anak, tak ada rezeki ya. Jadi macam itulah kami satukan ibu bapa yang memerlukan anak dengan anak yang memerlukan ibu bapa. Selalunya bayi tak lama sebab proses tu mengambil masa dalam kurang dari 7 hari. Sebab prosesnya kalau baby sihat, kita akan telefon ibu bapa angkat yang dah dalam senarai menunggu. Dia dah dan ibu bapa ni dah melalui proses yang telah ditetapkan lah. Proses tu pun tak mudah, tak susah. Jadi bila kita dah buat polis report, baby pun dah disahkan sihat oleh pihak hospital, kita call ibu bapa angkat akan datang. Jadi kita nasihatkan proses terusnya lah. Jadi dalam masa seminggu, kurang seminggu tu ibu bapa dah boleh bawa baby. Okey, jadi itu prosesnya lah. Saya tertarik bila setiap kali saya mengamati video CCTV itu, difahamkan ada ibu ataupun bapa yang meletakkan bayi itu mengambil masa sedikit, seolah-olah macam contemplating, menilai adakah ini tindakan yang betul dan sebagainya. Apa yang boleh kita fahami daripada tindakan mereka ni? Yang saya nampak tu sayang sebenarnya. Mereka sayang sebab tapi tak ada macam pada mereka masa saat tu tak ada jalan lain. Itu jalan yang terbaik. Jadi kat sini penting untuk kita faham yang kita pun bertanggungjawab sebagai masyarakat, kita bertanggungjawab untuk membantu mereka ni. Kan sebab kadang-kadang tu tak nak bagi tahu keluarga, tak nak bagi tahu ibu bapa, takut kena marah. Tapi mungkin kita tak tahu kan kalau dengan sokongan ibu bapa ada juga yang birth mother kita panggil kan, ibu-ibu tu mendapat sokongan keluarga. At the end dia happy ending, dia balik bersama keluarga, boleh dibesarkan sendiri oleh ibu tu, walaupun ibu tu student ke apa kan, tapi masih boleh dibesarkan oleh atuk dengan nenek dia lah. Berapa kerap bayi yang ditinggalkan itu ibu kandungnya atau bapa kandungnya datang berjumpa pihak Orphan Care, ataupun sempat mereka ditahan untuk mendapatkan maklumat ke, ataupun kebanyakan hanya meninggalkan kemudian berlalu pergi? Kalau kita biasanya ingat orang datang tengah malam apa semua ada, tapi biasanya siang. Kalau siang masa tu pekerja Orphan Care ada, kami cuba menerangkanlah, bukan memujuk, tapi nak bagi tahu yang pentingnya kami nak dapatkan identiti bayi sebenarnya, supaya bayi itu ada warga negara, jadi untuk masa depan dia kan. Tapi kalau
kes yang letak macam nampak dalam CCTV tu, letak dan pergi tu memang kita tak dapatlah. Apa yang kita boleh buat ialah surat beranak. Tapi bayi tu punya surat beranak, kewarganegaraan dia tu belum ditentukan. Jadi ibu bapa angkat tu kena melalui satu lagi proses untuk memohon warga negara. Okey. Dan kepada yang menonton sekarang ni yang sering sebab kita sentiasa memaparkan kisah-kisah individu yang didapati bersalah dan sebagainya, membuang bayi, dan kita simpati kepada bayi berkenaan, tapi kita lebih menghukum kepada mereka ni sebab tindakan mereka itu salah dan sebagainya. Apa yang boleh dinasihatkan kepada kita semua sebagai rakyat Malaysia ni? Kesalahan ni bukan pada satu pihak ibu tu saja. Dia ada bapa bayi, ada juga kita sebagai orang tua bayi, keluarga, masyarakat. Kita tak boleh hukum satu pihak saja, dan kebanyakan mereka ni pun belum matang. Jadi dia tak boleh membuat keputusan sendiri kan. Jadi kalau kita bantu, dan dengan satu lagi yang pentingnya pengetahuan seksual tu sendirilah, ilmu tu. Sebab tu salah satu servis yang Yayasan Orphan Care buat ialah kami berkongsi mengenai kesihatan reproduktif. Jadi student ke apa, anak-anak muda ni perlu kita ajar supaya dia tahu yang seksual ni ada kegiatan seks ni ada implikasi, kan, ada penyakit, bukan tahu pasal seronok aja kan. Macam itulah. Okey. Sebabnya ini tanggungjawab kita semualah, tak kira sama ada individu itu sendiri ataupun keluarganya, ibu bapanya, termasuklah anggota masyarakat. Kerana menghukum itu tidak memberi sebarang bantuan kepada mereka. Jadi mendedahkan mereka kepada aspek-aspek positif ini sangat-sangat penting. Puan Yusla, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini, dan terima kasih sekali lagi kerana memberi kami ruang untuk bersiaran secara langsung. Terima kasih, Eli. Kami teruskan siaran boleh ya? Ya. InsyaAllah. Kita berehat seketika selepas ni. Dan bersama dengan tetamu berikutnya, dari perspektif Islam bagaimana pula dengan melihat tindakan buang anak ini? Selepas ini dalam Syariah Meja Bulat. Cakap sampai sakit kepala, aku duduk dalam rumah ni, Mak cakap. Sebabkan kau, malu aku perangai kau macam ni. Jadi beli pil gugur pada kandungan, lepas mengandung 7 bulan. Lepas tu 1 hari suntuk nak keluarkan, dan akhirnya berjaya dikeluarkan. Okey. Masa tengah tu apa yang difikirkan dalam kepala? Saya rasa cepat keluar sebab terlalu sakit. Saya rasa macam nak pergi ke hospital sebab terlalu sakit yang tak boleh nak cakap. Pukul 5 pagi saya bangun. Perut sakit sangat. Lepas tu saya tengok kat saya punya tu ada darah sikit. Cakap kenapa darah ni? Cakap lepas tu saya masuk bilik air. Baby dah keluar dah. Jadi saya kena teranlah untuk keluarkan tu. So, semua proses ni buat seorang-seorang? Saya seseorang. Ada terfikir nak minta tolong siapa-siapa ke? Tak ada. Tak ada. Okey. Lepas tu apa yang berlaku? Saya tengok baby tu. Lepas tu saya biarkan dulu. Lepas tu saya tengok je baby tu. Saya basuh baby tu, darah banyak kan. Saya cuci baby tu, basuh bersih-bersih. Lepas tu saya letak atas kain. Okey. Baby tu gerak lah. Dia masih hidup lah. Lepas tu saya biarkan je. Dah cucikan dia bersih-bersih, saya biarkan. Dalam 2 jam saya biarkan. Lepas tu saya tengok dalam 2 jam tu dia dah tak ada dah. Dah tak bergerak dah? Dah tak gerak. Saya rasa sedih lah.
saya terpaksa buat juga gugurkan baby tu sebab saya tak nak mak ayah tahu. Tak nak mak ayah tahu. Okey, selepas dah tengok baby dah tak bergerak, lepas tu apa yang awak buat? Saya bungkus. Lepas tu saya biarkan, saya tak boleh tengok. Saya tak boleh tengok, nanti saya menangis. Kemudian Masuk dalam plastik dengan kain sekali tu. Itu saya bagi dekat teman lelaki. Saya cakap saya tak nak tengok baby ni lagi. Saya bagi dia. Dan saya pun tak tanya dia buat apa. Okey, bersua kembali dalam Syarah Biji Bulat langsung dari Orphan Care di Petaling Jaya ini, dan kami kongsikan bingkisan-bingkisan temu bual eksklusif ini tentang pengalaman seorang individu yang melahirkan anak luar nikah secara paksa dan bagaimana natijahnya selepas itu. Jadi ini antara tindak tanduk yang dilakukan yang menampakkan kesukaran yang dihadapi, dan bukan hanya kesukaran ketika melahirkan, kesukaran selepas itu juga dihadapi juga. Baik, dari perspektif Islam bagaimana kita melihat situasi begini, buang anak, ya, melahirkan anak dan kemudian bertindak untuk meninggalkan dan sebagainya. Saya bersama dengan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa yang tidak asing lagi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Eli? Alhamdulillah, Ustaz sihat ya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak datang bersama dengan kami di Syarah Biji Bulat. Ustazah, kita biasanya lah apabila keluar saja berita tentang buang anak, mayat bayi ditemui di tempat-tempat yang tidak sepatutnya, kita terus menghukum ibu ataupun pasangan itu, mengatakan tak ada iman lah, mak ayah tak pandai jaga dan sebagainya. Bagaimana Islam melihat situasi sebegini? Alhamdulillah, saya suka sangat nak bincangkan tajuk Nelly sebagai satu sumbangan kita kepada masyarakat, supaya kita semua ada satu kesedaran untuk melihat perkara-perkara yang seumpama ini dengan lebih rasa bertanggungjawab. Sebab ialah mudah kita menghukum, mudah kita mengutuk, mencela. Ini hakikat yang berlaku. Ya, Ustaz cakap ni bukan Ustaz mengada-ngadakan benda tu. Tapi sebenarnya pada satu sudut yang lain, kalau kita melihat bagaimana Nabi SAW sendiri, ketika mana datang seorang wanita yang mengadu kepada Nabi, seolah-olah macam membuat perakuan bahawa aku telah berzina, dan kemudian datang lagi mengatakan sekarang aku mengandung. Tapi Nabi boleh kata balik dulu, lahirkan kandungan kamu, datang lagi dengan kandungan, dengan anak tu yang dah dilahirkan, lihat saja ya Rasulullah, tengok wajah dia sama tak iras dengan laki-laki yang aku sebut tu. Nabi kata apa? Balik dulu, susukan dulu. Nampak tak ya Eli, sahabat-sahabat semua, macam mana ihsan yang ada di situ. Sebab benda yang berlaku dah berlaku, dan kita memang akan rawat penyakit ataupun gejala seperti ini dalam masyarakat, tapi bukan dengan meletakkan hukuman ataupun memberikan satu keadaan yang terlalu menekan sampai orang-orang yang sudah terjebak dalam masalah itu tidak bertemu jalan keluar, bahkan mendatangkan kemudaratan-kemudaratan yang lain. Jadi sebab itu kalau kita melihat kepada bagaimana pendekatan yang dibuat oleh Nabi SAW sendiri, Ustazah juga melihat ya bahawa perlunya kita melihat ataupun mengambil satu pendekatan yang ada rahmah, ada ihsan secara kolektif bersama. Ya, maknanya takkan ada satu pihak yang dapat menyempurnakan hanya dengan satu cara, tapi apa yang boleh kita katakan adalah semua pihak bergabung, bekerjasama dengan pelbagai cara untuk memberikan satu penyelesaian ya kepada masalah yang berlaku dalam masyarakat, dan bahkan untuk yang sudah mengandung, yang sudah melahirkan. Ustazah percaya kita perlu mencari satu pendekatan yang mampu untuk membantu orang-orang yang sudah terjebak. Baik. Bila kita bercakap tentang perkara pada seperti ini, Ustazah, apabila Ustazah memberikan pandangan sebenarnya dengan nas daripada Rasulullah SAW sendiri, ada yang melihat ini sebagai memberi galakan kepada golongan untuk melakukan kesilapan atau melonggarkan mereka kepada tak apalah, Nabi pun bertindak sedemikian. Bagaimana untuk mengimbangi bahawasanya okey, ini sandaran bagaimana pengendalian situasi begini, tapi pada masa sama kita bertegas bahawa ini adalah satu kesalahan, sesuatu yang haram dilakukan, maksiat dan sebagainya.
Sebab tu saya katakan tadi, perkara ini takkan selesai kecuali mesti mendapat kerjasama, tindakan dari banyak pihak. Okey. Jadi tidak kita duduk dalam keadaan saling salah menyalah. Oh, kamu buat macam ni, maknanya kamu menggalakkan. Yang maknanya kita yang buat ni yang betul. Bukan macam tu, sebab setiap orang tu akan tackle cara pengendalian yang dari sudut-sudut yang berlainan. Contoh kan macam kita tengok tadi Ali, macam mana untuk anak yang dah melahirkan dengan sangat sukar. Ya. Yang dah Allahu Akbar, tak dapat cakap lah macam mana ya. Kalau melahirkan anak seorang-seorang dengan tekanan, dengan ketakutan ya. Macam tadi yang kita dengar pendedahan tadi, maknanya paksa juga keluar makan ubat dan sebagainya nak cuba gugurkan. Jadi untuk orang-orang yang seperti ini kan ya, untuk anak-anak yang seperti ini yang kita boleh bercakap lagi sebab-sebab dia kan kenapa jadi macam tu, dia mesti untuk ditolong. Ya, mesti untuk dibantu. Kesian. Ini adalah trauma yang sangat besar dalam hidup dia. Sebab Ustaz melihat Eli, kehidupan kita ni adalah satu perjalanan. Ya, kita mungkin bertemu masa hari kita masuk dalam lumpur. Tapi satu hari besok mungkin kita akan mendaki sampai ke puncak gunung. Tapi macam mana persekitaran orang lain berperanan untuk membantu orang yang jatuh dalam lumpur supaya boleh bangun balik, bersih balik, ya, dan kemudian naik ke puncak. Itu adalah satu usaha yang sangat besar. Dan bukan henyak dia terus ke dalam bukan lumpur. henyak dalam lumpur kan ya. Sebab itu kita sekalikan semua pendekatan ni mesti mengambil kira pendekatan yang paling asas adalah amar makruf nahi mungkar. Maknanya terus dengan gerak kerja kita untuk memberikan kesedaran, mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dan Ustaz percaya ya, ketika mana semua itu dibuat dengan secara kolektif, impak dia pasti besar. Pada pandangan Ustazah, adakah sukar untuk memahami dan menghayati dan melaksanakan rahmah dan ihsan ini? Sebab kita ni benda dah dibesarkan dengan ini betul, ini salah, ini masuk syurga, ini masuk neraka. Apatah lagi dalam hal-hal yang serius begini. Kerana dia ada kesinambungannya sebab anak lagi kan yang akan membesar, yang kemudian akan dilabelkan dan sebagainya. Statement yang Ustazah akan cakap ni sama sekali tidak ada sebarang unsur menggalakkan. Ini cakap awal-awal kan ya. Tapi nak bagi tahu macam mana untuk kita kata seseorang yang melalui keadaan yang sukar tadi, kita kena tengok faktor dia juga. Kita menghukum, kadang-kadang kita tak tahu background cerita yang sebenar. Dalam kajian ni Ali, ada orang yang maknanya berlaku perkara ni kerana apa? Kerana faktor dalaman, kerana faktor luaran. Okey, yang tu. Faktor dalaman tu macam-macam lah, faktor luaran pun macam-macam. Tapi ada kes yang ketiga, dia berlaku sebab terjebak. Baik. Kan? Maknanya dalam keadaan seorang anak yang sebenarnya dia tak tahu apa pun. Naif ya. Naif sangat. Ya, dia terjebak. Ya, kadang-kadang umur masih sangat muda. Tapi kalau kita menghukum secara semuanya pukul rata, ya, macam mana kita nak tolong anak-anak yang seperti ini? Jadi kita kena tengok juga ya, banyak faktor-faktor. Kadang-kadang yang berlaku pun ada sumbang mahram dan sebagainya. So kena ada banyak pendekatan, lebih terbuka untuk melihat pendekatan ni. Ustazah lebih suka kita bersama-sama mengharmonikan semua pendekatan daripada kita pandang cara tu salah, cara tu menggalakkan. Lebih baik kita mengharmonikan. Ya, sebab masing-masing akan cuba nak tackle dari aspek yang agak berbeza. Betul. Dan ini juga salah satu daripada wadah kita untuk membuka ruang pemikiran untuk melihat situasi ini. Baik Ustazah, sementara kita bersembang ini, kami nak kongsikan juga orphan care ini menyelamatkan bayi-bayi dan pada masa sama menerima ibu bapa yang inginkan anak. Jadi ada satu pasangan ni yang antara yang sedang menunggu dalam waiting list untuk menerima anak daripada orphan care ini. Mari kita saksikan. Kami berkahwin pada 5 hari bulan 6 2011. Sekarang ini dah masuk 9 tahun lah usia perkahwinan kami. So maksudnya dah 9 tahun jugalah kami menunggu kehadiran anak ni lah. Usaha tu memang ada. Tak mungkinlah tak ada kan, dah 9 tahun kahwin kan. Memang pergi ke pakar wanita, kemudian ambil pil hormon dan buat rawatan kesuburan. Kemudian pernah juga buat IUI
Tetapi mungkin bukan rezeki kami untuk ada zuriat. Saya gugur sebanyak 4 kali. Dulu saya pernah cakap dengan saya punya isteri tentang nak ambil anak angkat ni, tapi dulu dia tak bersedia lagi untuk mengambil anak angkat ni. Dalam baru-baru ni juga, bukanlah baru, mungkin 2-3 bulan sebelum ini saya dah telah cakap dan dia terbuka hati untuk mengambil anak angkat ni. Bagi saya nak ambil anak ini bukan sesuatu yang mudah, bukan kita beli barang dekat kedai kan, sebab anak ini datang dengan amanah dan tanggungjawab yang kita kena laksanakan. Alhamdulillah lah, sebab ada yang macam orphan care ni yang selamatkan, yang bantu. So secara tidak langsung boleh membantu kami lah yang tentang bayi-bayi ni boleh diberikan kepada orang yang lebih memerlukan. Macam seperti kami inilah. Persepsi negatif ni masyarakat memang akan ada kan, dan ialah bukannya sekadar ibu bapa bayi tu yang buang tu, mereka dah satu hal kan. Untuk ibu bapa angkat pula, kita pun kena educate masyarakat supaya masyarakat faham bayi ini tidak bersalah dan dia tak berdosa, dia suci. Yang bersalah ibu dan bapanya, tetapi mereka juga berpeluang untuk bertaubat sebab kita bukan sesiapa untuk hukum manusia. Ya, ini hikmah di sebalik kejadian lah. Ya, ada pihak yang memerlukan kan, dan kita harapkan dapat diuruskanlah penerimaan tak lama lagi mudah-mudahan. Ustazah, musibah bagi orang lain, hikmah bagi orang lain pula. Jadi ini seolah satu macam keseimbangan kehidupan, Ustazah. Apa komen Ustazah tentang situasi macam ni? Ini adalah realiti yang berlaku. Ya. Untuk kita menidakkan realiti itu, saya rasa tak ada kemampuan. Ya, ini realiti yang berlaku. Maknanya kita cuba mencari satu solusi. Ada anak-anak yang sudah dilahirkan tapi ibu ayah tu tidak ada kesanggupan untuk memikul mungkin rasa malu dan sebagainya. So itu di antara jalan terbaik yang kita ada. Kita berikan kepada pihak yang boleh bertanggungjawab, boleh memberikan kasih sayang dan sudah pastinya memberikan pendidikan yang terbaik kepada bayi yang baru dilahirkan. Tapi kita tetap konsisten bahawa kita tidak pernah menggalakkan untuk adanya perhubungan di luar nikah itu berlaku ataupun zina itu berlaku. Dan sebab itu usaha tadi berterusan untuk mencegah. Tapi yang dah berlaku takkan kita nak ratib, kita cegah je. Yang dah berlaku itu kita tak tahu. Saya rasa itu bukan satu tindakan yang bijak. So kita bercakap sekarang realiti yang berlaku, kita semua kena jadi masyarakat bertanggungjawab. Jadi alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin, pada perkara yang kita suka dan pada perkara yang mungkin kita keberatan. Jadi ada satu solusi juga, maknanya setidak-tidaknya anak itu tidak dibunuh, tidak dibuang, macam kita dah lihat beberapa keadaan yang mungkin terlalu sukar bagi si ibu tu untuk buat keputusan sampai buat keputusan yang di luar akal yang waras. Jadi adanya pihak yang nak memberikan kasih sayang dan pendidikan, maka insya-Allah kita pun berterima kasih dan menghargai juga usaha itu. Baik. Ustazah, ini kita bincang tentang individu atau pasangan yang tiada kena-mengena dengan individu yang melakukan kesilapan ini. Kita nak berehat seketika. Selepas ini nak bersama dengan seorang bapa yang anaknya sudah pun melakukan kesilapan dan mahukah anaknya bertanggungjawab dan menerima cucunya itu untuk dibesarkan bersama-sama. Jadi selepas ini kita akan tampilkan seorang kita tamu dalam Syarah Meja Bulat. Saya tak nak malukan mak ayah saya, tapi sekali satu Malaysia tahu. Daripada dapat tahu yang awak mengandung sampai ke menggugurkan kandungan tu, family awak langsung tak tahu? Tak tahu. Bila yang mereka dapat tahu? Saya kena tangkap dengan polis. Okey. Kemudian apa reaksi keluarga mak ayah? Dia orang sedih lah. Mak memang marah sangat lah. Sebelum perkara ini terjadi, dengan mak ayah rapat tak?
Saya kurang rapat dengan mak ayah. Rapat-rapat macam biasa je lah. Kalau ada masalah, ada mengadu kepada mak ayah ni? Tak ada. Tak ada. Kenapa? Tak ada masalah. Kalau ada masalah, saya tak cakap apa-apa. Kat semua orang pun saya tak cakap dengan teman lelaki je. Ada cuba untuk bercakap lagi dengan mak ke? Lepas kena tangkap? Mak tak nak cakap dengan saya. Jadi kalau selama selama di sini beberapa minggu ni dapat jumpa siapa-siapa ke? Ahli keluarga? Ada, itu mak ayah datang. Oh, mak ayah datang jugalah. Jadi tak bersembang. Macam mak cuma cakap, kenapa kau malukan aku? Aku tak keluar rumah. Semua jinjiran cakap. Semua saudara mara telefon. Betul ke anak kau? Cakap sampai sakit kepala aku duduk dalam rumah ni, mak cakap. Sebabkan kau malu aku perangai kau macam ni. Mak ayah selalu pesankan kau, mak cakap. Selalu pesan, jangan buat benda yang tak elok. Kenapa kau buat juga, mak cakap macam tu. Malu mana nak letak muka aku, mak cakap. Saya rasa macam sedih sangat tengok mak macam tu. Bila mak cakap macam tu, apa yang awak cakap dekat mak? Saya nangis, saya cakap, mak, minta maaf. Mak cakap, kau tak payah minta maaf dengan aku. Kau minta maaf dengan Allah. Sakit ketika mendapat tahu yang beliau mengandung. Sakit ketika cuba untuk melahirkan dengan cara paksa. Sakit dengan tindakan yang perlu dilakukan ke atas bayi. Dan sakit apabila berhadapan dengan keluarga yang mengetahui keadaannya dan penerimaan keluarga. Ini antara perkara yang harus ditempuhi oleh individu seperti yang saya temui baru-baru ini dalam kisah berkenaan. Baik. Kebertanggungjawaban keluarga itu sangat-sangatlah penting untuk terus memberikan sokongan kehidupan kepada mereka yang sudah melakukan kesilapan. Baik, untuk itu saya perkenalkan tetamu saya berikutnya, dikenali sebagai Encik Ahmad dalam konteks secara demi menghormati diri beliau dan keluarga. Assalamualaikum Encik Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak sudi bersama kami dan menerima undangan untuk Syariah Meja Bulat ini bersama dengan Ustazah juga. Encik Ahmad, cerita Encik Ahmad sangat-sangat menarik. Ya, kalau boleh dapat dikongsikan kisahnya. Pertama sekali, anak saya ni muda. Okey. Dan pasangan dia pun muda. Anak Encik Ahmad lelaki atau perempuan? Lelaki. Lelaki, okey. Okay. Dan saya dapat tahu yang dia telah buat hubungan dan telah dapat anak pun telah lahir. Baik. Jadi selepas tu saya ambil keputusan, saya tanya kat mana dia orang letak bayi ni, apa yang dia orang buat. Selepas saya dapat tahu yang dia, alhamdulillah lah, dia buat keputusan yang betul. Dia letak pada orphan care ni, satu tempat yang selamat lah. Baik. Itu saya syukur pada Allah. Alhamdulillah. Jadi selepas tu saya terus hubungi orphan care, dan saya carry on lah. Selepas tu saya carry on dan maksud carry on tu banyak mengambil saya cuba bayi, untuk dapatkan macam mana cara dia untuk dapatkan tuntut balik baby ni. Okey. Itu yang paling penting, sebab apa yang dah jadi ni saya rasa ini adalah qada dan qadar. Ya. Saya tak perlu soalkan benda ni lagi. Yang penting adalah apa yang saya boleh buat, yang apa benda yang baik saya boleh buat. Baik. Itu yang saya fikir. Selama mana Encik Ahmad ambil masa untuk menerima hakikat ini? Sebab kalau kita ikut bikisan tadi, temu bual tadi,
ibunya sangat sukar untuk menerimanya sampai memarahi dan sebagainya. Adakah ada tempoh tertentu sebelum sedar yang okey, ini benda dah jadi, kita harus bertanggungjawab? Lama tak ambil masa ataupun bagaimana? Tak lama. Okey. Jadi macam ni ya. Benda ni macam seolah-olah kita seharian kita bekerja, tiba-tiba ada satu perkara besar terjadi yang tidak disangka-sangka. Semua akan duduk dan diam. Selera makan akan tak ada. Tak sepatah perkara-perkara yang penting dalam minda ni semua akan hilang. Satu, kita akan fikir satu, masa depan pada budak ni, anak kita. Kan? And selepas tu kita kena berdoa lah. Berdoa kan. Sebab hati tak tenang. Apabila doa kita berdoa, kemudian kita cari orang yang terdekat. Orang terdekat maksud saya, kita panggil kaum keluarga kita. Saya memberi kredit lah pada keluarga saya yang saya sendiri tak sangka lah, dia orang ni betul-betul bagi saya semangat yang bagi saya luar biasa. Okey. Kita duduk di tengah-tengah, dan dia orang bagi kita macam sedikit guide, dan kita dah nampak alhamdulillah. Baik. Apa nak buat? Tapi perasaan marah tu ada tak masa awal-awal tu? Ataupun ada ya. Ya. Bila berlaku perkara sebegini, ya, itu perkara yang paling kita tak mau dengar sebagai ibu bapa kan, yang anak kita telah melakukan kesilapan begini. Persepsi orang sekeliling yang terutama yang rapat pastinya akan memandang serong barangkali. Jadi bagaimana berdepan dengan persepsi itu? Kalau ada, malu tu bagi saya lah. Saya selalu fikir benda ni kan, malu ni last sekali lah bagi saya. Sebab saya cuba bayangkan anak kita kalau buat benda yang lebih teruk daripada benda ni. Kan? Bila kita dah ada fikiran macam tu, kita akan tolak malu ni. Malu ni kita malu pada Allah lagi baik, atau kita malu dengan orang sekeliling. Cuma benda yang tak baik ni kita tak jaja. Of course kita akan kepung di tempat kita lah kan. Jadi kalau kita duduk di tempat yang sama, tak nak move forward, tak nak ke depan, itu bukan cara yang betul lah. Baik. Ustazah, saya nak dapatkan pandangan Ustazah. Seperti Cik Ahmad sebutkan, malu kepada Allah tu lebih diutamakan daripada malu. Tapi kalau ikutkan contoh tadi yang kita bawakan dalam temu bual tu, ibu ni tidak dapat menerima hakikat ini kerana dia kata, aku dah besarkan kau dan sebagainya, sampai ada yang sampai tak nak mengaku anak lah pun. Ustazah tengok pada kes Cik Ahmad dengan tadi, yang tadi Ustazah nampak kat situ ada satu peranan besar yang dimainkan oleh seorang ayah. Baik. Mungkin dari sudut emosi, mungkin ibu lebih rasa malu dengan orang kan, Cik Ahmad kan, dan sebagainya. Tapi Masya Allah ya, peranan seorang ayah bertanggungjawab menguruskan masalah yang berlaku dalam rumah tangga pada anak-anak. Dan tengok alhamdulillah ya, kita nampak tadi Ustaz dengar pun Ustaz dapat rasa macam Masya Allah ya, memang Allah bagi petunjuk lah untuk buat yang terbaik. Maknanya boleh bincang dengan keluarga terdekat, sebab kadang-kadang kita nak tutup ni daripada keluarga terdekat. Betul. Jadi bila kita cuba tutup, kita padahal selalu jumpa keluarga terdekat kan, itu yang jadi stres lah kan. Tapi bila kita terbuka untuk panggil keluarga terdekat, minta pandangan ya, dan keluarga terdekat Masya Allah main peranan yang cukup baik, bersimpati, cuba duduk kat tempat seperti kalau kita duduk kat situ kan ya. Jadi bila tengok macam Cik Ahmad kata, nak fikir tentang apa, maknanya maslahah yang lebih besar di hadapan daripada kita fikir benda yang dah sudah. Jadi ini bukan soal malu, tapi bila letak tanggungjawab di hadapan, insya-Allah nanti ada sinar yang akan datangkan ya dalam hidup tu, masya-Allah. Dan mungkin setiap mak ayah pun, semua orang tak minta, betul Cik Ahmad ya, ustazah pun sebagai ibu ayah, ya Allah, nauzubillah, minta jauh. Tapi siapa tahu ya, ujian Allah pada seseorang. Kita nak bercakap tentang perkara ni pun kita rasa seriau kan. Seriau. Tapi alhamdulillah ya, kalau kita dapat selamatkan bayi itu ya, berikan pendidikan yang baik, dalam masa yang sama kita islah, perbaiki anak-anak kita semua, insya-Allah tu sangat baiklah daripada kita fikir tentang malu semata-mata. Encik Ahmad, bagaimana tindakan Encik Ahmad ni menjadi teladan kepada anak lelaki ini?
kebertanggungjawaban seorang lelaki itu? Ya. Pada saya, anak saya tahu macam mana lebih kurang penerimaan dia atau cara nak mengajar dia. Jadi saya ambil tanggungjawab ni sepenuhnya. Apabila saya buat apa pun tindakan ke depan untuk menuntut anak ni, balik tu saya akan duduk dengan dia dan saya akan cerita. Apa ayah dah buat ni? Ini dia. Kenapa kita kena lalui ini? Proses ni perlu diambil atas peruntukan undang-undang macam ni. Jadi ini satu proses mendewasakan dia lah. Saya boleh sampaikan, tapi diri dia sendirilah yang macam nak ambil sebagai pengajaran ataupun dia masih lagi menunggu benda lain. Adakah sepanjang berhadapan dengan situasi ini memikirkan adakah pernah melakukan kesilapan dari segi membesarkan anak, mendidik anak? Saya memang first selepas saya 2-3 jam sebelum tu saya diam, saya duduk luar, saya fikir ini kifarah pada saya. Apa yang saya buat dahulu, saya memang saya fikir, saya renung dalam-dalam kan. Selama saya tak ada selera makan malam tu, saya duduk kan. Saya fikir, saya tidur semua, saya duduk, saya fikir. Kemudian dia tak ada kesudahan Dia tak ada kesudahan. Memang ini kifarah. Tapi dia tak ada kesudahan. Sampai mana kita nak korek, kita punya cerita lama. Bagi saya bila saya dah nampak macam tu, saya fikir selepas saya fikir tu semua, saya fikir apa saya nak buat, nak perbaiki keadaan tu. Dan satu-satu saya fikir. Last kali saya dapat fikir, ini qada dan qadar. Jangan ubah. Ini sudah tertulis. Tuhan uji sebegini, hadapinya. Yes. Baik. Okey. Cik Ahmad, Ustazah, kita berehat sekali lagi ya. Di penghujung rancangan ni kita dapatkan sedikit harapan sebagai seorang bapa dan seorang datuk juga kepada cucu yang dipanggil apa? Baby Wira. Baby Wira, nama yang cukup unik selepas ni dalam Syariah Meja Bulat. Okey, kembali live dalam Syariah Meja Bulat dari Orphan Care Petaling Jaya, dan ada tetamu kita masih bersama dengan kami. Encik Ahmad, dengan sokongan keluarga, terutama isteri yang difahamkan tenang berhadapan dengan situasi ini di peringkat awal dahulu, apa perancangan masa depan anak dan juga cucu ini? Pertama sekali, selepas kita lepasi semua peringkat-peringkat untuk menuntut baby ni, kita sebulat suara lah, kita ambil tanggungjawab atau keputusan ni, kita rujuk pada ahli keluarga. Kita akan membesarkan baby ni di depan mata dia, supaya dia hari-hari akan nampak ini bukan satu kesilapan, ini adalah keturunan kita. Yang satu lagi yang dibesarkan. Jadi dia akan menyumbang ke arah mendidik budak ni. Seterusnya, kalau dia mampu, dia akan take over lah. Tapi disebabkan kurangnya pengalaman dia dan insya-Allah bakal isteri dia, kan? Kita akan didik dia. Mungkin apa yang dulu-dulu kita tak bagi, kita akan adakan lah. InsyaAllah. Mematangkan dia pada masa yang sama, kan, dan memberikan tanggungjawab sebagai bapa kepada anak ataupun kepada cucu. Mungkin ada yang nak tahu, yang curious, kejadian ini berlaku bila? Dalam tempoh sebulan ni. Sebulan, baru sangat Ustazah. Baru sangat ni. Itulah dia. Okey, sedikit daripada Ustazah. Minta jauh lah perkara ni daripada kita sebagai bapa. Tapi misalkan kita perlu berhadapan dengan ini, macam mana nak jadi secekal Encik Ahmad dan isteri dan keluarganya? Ini pandangan Ustazah Laili. Apa yang Encik Ahmad cakap tadi, orang kata apa? Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Tapi Ustazah percaya, pertama sekali bila berhadapan dengan keadaan macam ni,
kebersamaan ataupun bersatunya di antara ibu, ayah ataupun suami isteri tu adalah sangat penting. Betul ya Cik Ahmad ya? Betul. Jangan salah menyalah, jangan sebab benda dah berlaku. Ya, jadi maknanya kena ada satu kata sepakat bagaimana nak dilakukan, sokong menyokong. Macam tadi dalam bual-bual kita Cik Ahmad, maknanya isteri boleh cakap okey abang jangan memandu, ya maknanya masa take care kan, ambil berat kan. Jadi itu yang pertama, sepakat. Ya, boleh tenang, boleh berfikir. Dan yang kedua, Ustaz juga mencadangkan supaya boleh dapatkan nasihat dan pandangan daripada pihak yang kita rasa memang boleh berikan pandangan. Sebab kadang-kadang kita mungkin dalam keadaan dah tak boleh nak fikir dah. Ya, dengan emosi, dengan rasa macam-macam. Jadi dapatkan pandangan. Mungkin ahli keluarga. Kalau nak tutup cerita kan, dengan ahli keluarga terdekat ataupun dengan orang-orang yang kita rasa amanah untuk menjaga kisah tadi. Itu memang satu aib yang tak patut dijaja sebenarnya. Ya, kita jaga sebaik-baiknya kan. Minta pandangan, sebab dapat pandangan daripada pihak yang amanah bertanggungjawab ni insya-Allah membantu kita untuk buat keputusan dengan lebih baik. Dan kemudian kita tidak berhenti setakat itu, tanggungjawab untuk memperbaiki keadaan yang telah pernah berlaku, itulah tanggungjawab bersama ibu bapa dan keluarga anak-anak tadi insya-Allah. Itulah dia. Mendepani qada dan qadar Tuhan dengan cara yang sebaik-baiknya, yang sewajarnya. Ustazah, terima kasih banyak atas perkongsiannya. Encik Ahmad, terima kasih banyak sudi bersama kami dan berkongsi dan menjadi teladan kepada yang lain juga. Dan kita sampai penghujung Syarah Meja Bulat, dan kami ucapkan terima kasih kepada anda daripada awal sehingga penghujung siaran tahun 2020 ini episod terakhir kita bersiaran, dan kami bawakan pengisian dan perkongsian berkaitan dengan isu tetapi mahu melihat daripada perspektif yang berbeza. Kita tidak mahu menghukum semata-mata. Ya, syariah itu bukan hanya undang-undang untuk menghukum semata-mata, tapi untuk membuka pemikiran kita untuk melihat sesuatu itu ada sebab dan akibatnya dan bagaimana kita mengendalikannya dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi kami nak tinggalkan anda dengan harapan apabila ditanya kepada individu yang kita membual ini, harapan masa depan, apa yang dia lihat. Jadi untuk kita renungkan bersama bagaimana kalau perkara ini berlaku kepada diri kita. Terima kasih kepada semua yang menonton. Sekali lagi terima kasih kepada tetamu Ustazah dan Encik Ahmad. Terima kasih, kita doa yang terbaik ya kepada Encik Ahmad dan keluarga. Jumpa lagi di lain masa. Saya Ali Iskandar mewakili kru penerbitan Syarah Meja Bulat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Apa yang awak belajar daripada pengalaman ni? Saya rasa menyesal lah. Menyesal bukan baby tu. Sebab saya tak nak malukan mak ayah saya. Tapi sekali satu Malaysia tahu mak ayah saya malu lepas saya masuk penjara ni. Semayang saya tak tinggal setiap hari. Saya buat solat taubat, minta ampun dengan Allah. Saya banyak buat dosa. Selama ni saya lupa. Selepas dibebaskan nanti, ya, apa perancangan masa depan? Saya tak fikir lagi. Saya fikir dah mak ayah je sekarang. Saya tak fikir. Lepas saya keluar saya tak tahu. Belum fikir lagi. Mungkinlah mak ayah awak menonton kan. Apa yang awak nak cakap pada mak ayah? Mak lah terutamanya. Cakap saya rindukan mak. Saya nak minta maaf dengan mak. Lepas ni saya akan jadi orang yang berguna. Saya takkan buat lagi.